Tapi adakah tidak salah cetakan Quran ni? Ada hak salah pun. Tapi hak salah tu orang akan segera dapat kesan dan akan bertindak sah. Tidak akan lek gitu. Tidak serupa dengan kitab-kitab lain. Walaupun setara Bukhari ni. Bukhari ni tinggi benar, orang jaga kuat benar dah ni. Tapi boleh berlaku. Boleh berlaku. Benda seumpama ini. Juruf terletak sejauh 3 batu dari Madinah. Dan Marbadul Na'am pula sejauh 1 batu sahaja darinya. Sebatunya tempat dia semayan ni, tempat dia tayammum dengan Madinah, di Marbadul Na'am, sebatu. Oleh itu, adalah tepat sekali Imam Bukhari menjadikannya sebagai dalil bagi keharusan bertayammum untuk orang bermukim hadari tadi. Dia katakan tayammum pada ketika hadar, seseorang itu duduk di tempat dia, tidak bermusafir. Menunjukkan Nabi SAW pergi sejauh ni. Ibnu Umar pergi sejauh tu bukan musafir tu, dalam sebatu. Dah kalau tidak musafir, hadar lah. Oh tu dia nak ayatnya. Dia sudah bertayammum sekarang. Menunjukkan bolehlah tayammum pada ketika hadar dalam keadaan tak ada air. Jadi orang yang kata tak boleh tu bercanggahlah dengan pendapat ni orang besar ni. Hak sebenarnya boleh. Dan bila boleh tu semayan, adakah hak kata tadi kita telah baca dah tadi, hak kata kena qada. Imam Bukhari nak ayat pendapat tu tak kuat bagi dia. Sebab apa? Tengok Ibnu Umar tak qada, tak i'adah. Dan itu hadar tu bukan sepatu daripada Madinah, bukan musafir. Ini menunjukkan bahawa dalam keadaan tidak musafir pun boleh bertayammum jika tidak ada air. Itu dia nak ayat. Tengok halus tu. Tapi cara lagu tu, kalau kita baca sekali baca kita tak nampak banyak gitu mau perbahasannya. Kerana dengan pergi ke tempat sejauh itu belum lagi menjadikan seseorang sebagai musafir. Walaupun ada orang kata 3 batu, dia kata musafir dah. Ada yang kata sebatu. Kalau pakai waktu maknanya dia musafir. Tak boleh nak buat dalil lah kamu. Dia akan kata kepada Bukhari gitulah. Dan secara tidak langsung kita tahu Imam Bukhari ni kalau sejauh tu tak musafir lagi. Tak musafir. Sebab apa? Sebab dia buat dalil ni untuk orang yang duduk di tempat, bukan orang musafir. Ibnu Umar. Lepas tu kita kata orang kata gitu tu lagu mana? Itu pendapat dia, pendapat masing-masing. Memang ada pun orang berpendapat gitu, tapi Imam Bukhari tidak gitu. Sebatu 3 batu ada. Bahkan Imam Abu Daud antara orang yang berpendapat gitu. Imam hadis juga. Tak apalah. Tetapi timbul kemusykilan di sini, iaitu bukankah Bukhari telah mengemukakan 2 syarat di dalam tajuk bab di atas untuk keharusan orang bermukim bertayammum? Lihat ini syarat-syaratnya dalam tajuk tadi. Idza lam yajidil ma, jika dia tidak mendapati air, wa khafa fautas salat, dan dia bimbang, dia takut sembahyang akan terlepas waktunya. Itu 2 syarat. Dalam keadaan 2 syarat ni ada, baru boleh. Ni dia marah Ibnu Umar. Ibnu Umar ni tidak menampakkan begitu. Bukan dalam keadaan terdesak ni, bukan nak habis waktu benar dah. Mana dia kata syarat kena tunggu di akhir waktu tu? Ni bercanggah ni nampak ni. Tapi Imam Bukhari telah menjadikannya sebagai dalil. Orang boleh kata mana dalil dia? Sebabnya Ibnu Umar pada situ pas selesai sembahyang tu balik pergi ke Madinah. Sebatu perjalanan, matahari masih tinggi. Di mana ada waktu nak habis itu, takut nak habis, tak habis pun lagi. Imam Bukhari kata syaratnya itu syarat. Itu kemusykilan. Kalau begitu, maksud beliau orang bermukim baru boleh bersembahyang dengan bertayammum apabila telah ada kedua-dua syarat tersebut. Kalau begitu Ibnu Umar sepatutnya menunggu sehingga ke akhir waktu asar. Apalagi kalau pergi ke Madinah memang ada air pun, tak payahlah tayammum, balik awal lagi kan.
Mana ada takut terlepas waktunya. Kebimbangan akan terlepas waktu sembahyang asar tidak ada dalam kes Ibnu Umar itu, kerana selepas bersembahyang di Marbatin Na'am, Ibnu Umar pulang ke Madinah. Matahari ketika beliau sampai di Madinah masih lagi tinggi, atau dengan kata lain, waktu asar ketika itu masih lagi luas. Mana Imam Bukhari ambil itu? Kita boleh tengoklah lagu mana cara dia pakai tu. Ni seorang imam baru ni. Kalau kita tengok imam lain, mana alasan dia? Lagu ni, lebih kurang lagu ni. Sebab apabila seorang mujtahid buat kerja, lagu cara halus cara dia. Kadang-kadang kita nampak, mana dalil ni? Tak nampak. Kita nak tunggu dia politik tu. Jadi di mana letaknya kewajaran Imam Bukhari menjadikan kes Ibnu Umar itu sebagai dalilnya? Mana? Imam Bukhari percaya, ni jawapan dia. Imam Bukhari percaya bahawa Ibnu Umar sebenarnya mahu berhenti di Marbatin Na'am agak lama, kerana sesuatu urusan yang perlu diselesaikannya di situ. Jika beliau pulang ke Madinah setelah selesai urusannya, tentulah waktu asar pada ketika itu sudah habis atau hampir habis. Maka beliau terus bersembahyang di Marbatin Na'am dengan bertayamum saja. Dalam keadaan ini, bukankah ada kebimbangan akan terlepas waktu sembahyang yang membolehkan seseorang yang bermukim mengerjakan sembahyangnya dengan bertayamum? Ada adalah. Sebab di Marbatin Na'am dia berhenti itu, dia ada urusan dia. Kalau nanti nak balik Madinah, nanti nak selesai, lambat. Lambat. Boleh jadi waktu akan habis. Kan sudah ada waktu kebimbangan, waktu akan habis. Kalau dia nak tunggu di Madinah ataupun sebelum di Madinah, dengan sebab itu sudah ada kebimbangan. Walaupun masa tu jauh lagi, tapi asal ada kebimbangan. Bagi Imam Bukhari tidak syarat akhir. Asalkan kita yakin, setakat tu lah, setakat pada masa tu kita yakin bahawa akan ada kebimbangan terlepas waktu. Misalnya macam Ibnu Umar, sebab dia kira dia akan berhenti lama. Bila berhenti lama, akan terlepas waktu. Dan dia berada di tempat yang bukan ada air. Maka dia bertanya, ada dah kebimbangan. Tidak semesti kebimbangan dia betul-betul waktu tu nak habis. Tak. Dalam keyakinan dia, dalam apa yang dia faham, dia akan terlepas waktu. Cukup. Situ Imam Bukhari ambil. Kalau tidak, susah. Tak boleh buat kes ni untuk apa dia sebagai dalil dia, tak boleh. Apa yang berlaku? Satu, apa ya Ibnu Umar balik cepat tu? Apa yang berlaku selepas Ibnu Umar bersembahyang ialah urusannya telah selesai dengan cepat, di luar jangkaannya. Asalnya dia menjangka akan lambat, tapi cepat. Bila cepat dia balik. Itu yang jadi cerita ni. Matahari masih tinggi lagi di Madinah tu, tapi sebelum pada tu jangkaannya dia akan terlepas waktu. Itu sudah cukup untuk mengharuskan dia bertayamum dan bersembahyang. Atau mungkin juga fikirannya berubah selepas bersembahyang. Beliau mahu terus pulang ke Madinah tanpa menunggu-nunggu lama lagi, lebih lama di Marbatin Na'am. Boleh jadi juga. Sebelum bersembahyang tu memang dia lagu tu lah. Lepas tu berubah. Orang boleh berlaku kan, perubahan yang berlaku kemudian tu tak kira. Itu ada point yang dikira pada masa tu. Macam mana perasaan dia. Itu halus tu. Biar apapun alasannya, maksud Bukhari sudah tercapai. Itu anaknya. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, mungkin juga pada ketika itu Ibnu Umar sudah dalam keadaan berwudu. Boleh jadi dia ada wudu dah. Tayamum yang dilakukannya hanya sebagai ganti tajdid wudu yang biasa beliau lakukan selepas setiap kali bersembahyang, sebelum setiap kali bersembahyang fardu. Biasanya Ibnu Umar dia setiap kali nak sembahyang fardu dia ambil air sembahyang, walaupun dia ada air sembahyang. Dalam keadaan tadi dia tak ada air untuk ambil air sembahyang tajdid, ada dah air sembahyang tu. Maka dia bertanya, boleh jadi. Tapi kalau kita pakai lagu ni, tak ada capai maksud Imam Bukhari, tak ada.